Yang pertama sekali saya ingin mengulangi bahawasanya apabila kita sebutkan tentang program jaringan digital negara atau jendela, rancangan itu adalah asalnya daripada sekarang ataupun 2020 hingga 2025. Tetapi program itu kita fast trackkan, itu kita bawa ke hadapan supaya kita lebih pantas dapat menyaingi perkembangan teknologi yang sedang kita terima sekarang. Jadi matlamat secara umum yang saya menyebutkan di sini, matlamatnya ialah untuk kita memastikan capaian 4G ataupun yang biasa disebut sebagai capaian menggunakan LTE Long Term Evolution ataupun 4G menggantikan 2G dan 3G, khususnya 3G untuk sekurang-kurangnya 96.9 atau 97%. Kemudian untuk mendapatkan speed daripada 25 megabyte per second kepada 35 byte per second, sebab bukan saja connectivity tapi speed juga adalah penting. Kemudian untuk memastikan sekurang-kurangnya dapat capai kepada premises 7.5 juta premises daripada jumlah 9 juta premises di bawah yang dibanci. Kemudian untuk memastikan menjelang hujung tahun ini 3G di phase out supaya kita dapat memberi tumpuan kepada perkhidmatan 4G. Dan bagi aspirasi nasional di bawah jendela, ialah pertama sasaran kita menumpukan pada 9 juta premises passed. Speed apabila sebahagiannya telah mula melaksanakan 4G dan 5G boleh mencapai sehingga 100 megabytes per second, dan coverage 4G mestilah mencapai 100%. Itu sebahagian daripada indeks-indeks yang penting dalam merancang dan memperbaiki khidmat jalur lebar dan servis internet dalam negara kita. Yang kedua, yang saya rasa perlu ahli yang berhormat semua mendapat maklumat. Untuk menjayakan program ini, dia perlu dibiayai dengan sumber-sumber yang berbagai-bagai. Yang pertama, yang kita rujuk sebagai jendela yang dibiayai melalui USP Fund. USP Fund adalah contribution daripada syarikat-syarikat telco, kira-kira 6%, dan satu dana dikendalikan oleh SKMM. Ya. Yang kedua yang tidak kurang penting dalam meningkatkan prasarana-prasarana ini adalah yang disumbang direct oleh telcos, yang disebut sebagai inisiatif komersial ataupun jendela komersial. Dan yang ketiga, direct funding daripada Consolidated Fund, yakni daripada Kementerian Kewangan melalui kementerian, terutama sekali apa yang sering dirujuk istilahnya POP, Point of Presence, yang merujuk pada program fiberization, memasang gentian optik di kawasan-kawasan luar bandar terutamanya. Saya ingin menjelaskan bahawa dalam usaha ini untuk Semenanjung, jendela USP jumlah peruntukan yang amat besar sekali, 8.32 bilion untuk menjayakan program-program bawah jendela. Untuk jendela komersial yang dibelanjakan oleh syarikat-syarikat telco bagi menjayakan program digital nasional ini kira-kira 12.47 bilion. Sementara untuk program Point of Presence, fiberization kebanyakan menumpu di sekolah-sekolah di luar bandar bagi memastikan pembelajaran anak-anak menjadi lebih baik dan sebagainya, kira-kira 440.9 juta. Oleh kerana soalan ini dirujuk kepada komitmen kerajaan terhadap Sabah dan Sarawak, kita ingin mengesahkan bahawasanya wilayah Sabah dan wilayah Sarawak sememangnya menjadi tumpuan yang paling utama dalam program jendela kerana tahap coverage dan kualiti untuk Sabah dan Sarawak, terutamanya di pendalaman dan juga kerana Sabah dan Sarawak luas negerinya, memerlukan satu bajet yang cukup besar supaya dianya at par seluruh negara. Untuk itu, bagi Sabah, di bawah jendela USP SKMM, 1.75 bilion yang akan dilaksanakan. Bagi jendela komersial oleh syarikat-syarikat, juga 1.75 bilion, dan bagi kategori Point of Presence melalui kementerian sebanyak 77 juta. Bagi Sarawak, jendela USP 2.045 bilion
Dan bagi jendela komersial 2.045 bilion, dan untuk program-program POP, Point of Present, kendalian kementerian sebanyak 80 juta. Ini menjadikan komitmen bagi menjayakan program jaringan digital negara sehingga tahun 2025 ialah bagi jendela USP 12.1 bilion, bagi jendela komersial 16.6 bilion dan bagi POP kira-kira 580 juta. Itu dari sudut funding. Dari sudut pelaksanaan, apa yang dirancangkan dalam fasa 2 jendela, kita bersetuju untuk di-fast trackkan, dibawa ke hadapan sebab banyak yang boleh supaya pelaksanaannya dapat kita segerakan. Soalan yang dikemukakan ini, izinkan Tuan Ketua, saya juga turut menjawab bukan hanya untuk Beaufort, tapi soalan nombor 11, YB Hulu Rajang, yang bertanya tentang rancangan kementerian untuk menaik taraf di kawasan Hulu Rajang. Dan soalan nombor 69, YB Ledang bertarikh 23 September, yang bertanyakan tentang perkembangan inisiatif jendela khususnya Sabah dan Sarawak. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, kita ingin menjelaskan bahawasanya sememangnya Sabah dan Sarawak, saya kata tadi, menjadi kawasan tumpuan, tetapi oleh kerana banyak kawasan Sabah dan Sarawak, juga di Semenanjung, terutama kampung orang asli, tidak dapat disampaikan melalui cara-cara biasa dengan pembinaan menara, maka 839 lokasi seluruh negara telah dikenal pasti untuk diberikan khidmat jalur lebar ini dengan menggunakan teknologi satelit. Agak mahal sedikit, tapi kita perlu ataupun kita wajib melaksanakannya. Bagi liputan di seluruh negeri Sabah dan Sarawak, perancangan dan pencapaian jendela sehingga kini ialah sebanyak 1,295 stesen pemancar di Sabah dan 1,209 stesen pemancar di Sarawak telah pun dinaik tarafkan, manakala 382 menara baru untuk Sabah dan 636 menara baru untuk Sarawak dari sejumlah 1,661 menara baru yang perlu dibina untuk menjayakan program ini. Akhir sekali sebagai round up, saya ingin menyampaikan maklumat kepada Dewan Yang Mulia ini bahawasanya apabila kita bercakap tentang usaha untuk meningkatkan konektiviti dan memberikan konektiviti yang berkualiti, dia antara lain meliputi pembinaan tapak menara baru, menaik tarafkan pemancar-pemancar sedia ada, di mana dah ada menara, kualiti belum mencukupi, menyediakan premis dengan gentian optik supaya bekalan lebih stabil, terutama sekali kawasan luar bandar, dan bagi kawasan yang tak dapat dicapai oleh semua ini, menyediakan jalur lebar satelit. Jadi saya nak berikan update terkini. Sabah, bagi tapak menara baru, 538 dirancang, siap 51. Bagi menaik taraf stesen pemancar, 3,500 disasarkan untuk dinaik taraf, 2,041 sudah siap. Seterusnya bagi gentian optik di premis-premis tersedia, perancangan nak capai 251,165, yang siap baru 81,268 bagi di Sabah. Sementara bagi jalur lebar satelit, perancangan untuk di Sabah 138. Bagi Sarawak, bagi menara, perancangannya 823 menara baru kesemua sekali, yang telah siap 74. Sementara menaik taraf stesen pemancar yang dirancangkan adalah 3,012, yang telah siap 1,615. Bagi premis tersedia gentian optik, perancangan 73,588, yang telah siap 47,223, sementara perancangan untuk jalur lebar satelit sebanyak 523. Khusus untuk Hulu Rajang, tapak menara baru 59, naik taraf stesen pemancar 50, 10 telah siap. Untuk premis tersedia dengan gentian optik dirancang tambah lagi 118.
dan bagi jalur lebar satelit 125. Tuan dan Pertua, demikianlah gambaran secara menyeluruh dan apa yang boleh saya katakan, komitmen untuk menjayakan ini adalah satu komitmen nasional yang besar yang tak dapat tidak perlu dijayakan selaras dengan konsep yang Kementerian anjurkan bahawasanya konektiviti adalah hak asasi manusia.